Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Guru besar Nobita ataupun ahli Parlimen Putrajaya koyak di Parlimen tidak habis-habis bermain politik, tidak habis-habis bertanya apa berkaitan dengan MHSB, penjualan MHSB katanya. Sedangkan hakikatnya sahabat semua, ya, MHSB ini ataupun hal ini bukan tiada kaitannya dengan YB Anthony Locke, yaitu Menteri Pengangkutan. Ya, ada kaitannya adalah dengan Khazanah, dengan Khazanah dan sebagainya. Tapi kenapa harus membuat spekulasi? Ya, kenapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini Bersatu ini membuat spekulasi yang tidak benar, yang boleh dianggap sebagai mengelirukan dewan dan sebagainya. Sedangkan tugas YB Anthony Locke tidak ada kaitan dengan isu berkaitan dengan penjualan saham MHSB ini dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak bagaimana permainan politik yang cuba dilakukan oleh ahli Parlimen Bersatu Putrajaya ini sangat-sangat memalukan. Sudahlah, masih menegakkan benda yang basah. Tapi apapun sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini apa yang berlaku di Dewan Rakyat ya. Jadi mari kita dengar pencerahan daripada YB Anthony Locke. Yang Bapak Menteri, sebelum beralih ke sektor darat, kalau boleh saya mendapat sedikit penjelasan berkaitan dengan MHB. Saya bangkitkan panjang lebar tentang MHB dalam ucapan saya dan saya juga telah menghantar satu maklum balas kepada MEFCOM. MEFCOM minta maklum balas daripada publik dan saya hantar 8 muka surat maklum balas pada MEFCOM bila melihat hujah-hujah yang diberikan oleh MEFCOM yang terlalu lemah. Jadi soalan saya, apakah status penjualan MHB ini, 30% MHB ini pada syarikat asing, sama ada ianya telah diluluskan oleh MEFCOM? Dan yang kedua, saya teringat apabila bercakap tentang penjualan MHB ini, saya teringat ucapan belanjawan oleh mantan Menteri Kewangan yang juga mantan Syarikat Agong DAP yang berhormat Bagan ketika membentangkan belanjawan 2019 pada 2 November 2018. Dalam peranggaan 40 dan 41 ucapan tersebut, beliau menyentuh tentang cadangan untuk mewujudkan amanah pelaburan hartanah bagi lapangan terbang atau REIT dan seterusnya, menjual 30% equity REIT tersebut. Walaupun kemudian Yang Berhormat Bagan tak menjadi Menteri Kewangan, perkara tersebut tidak diteruskan. Kali ini apabila DAP berada sekali lagi dalam kerajaan, perkara ini diteruskan. Jadi adakah ini satu kebetulan? Terima kasih. Pertamanya, Yang Berhormat, janganlah terlalu banyak konspirasi. Isu berkenaan dengan penstrukturan semula MHB ini bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Itu di bawah Khazanah. Okay. Dia di bawah Kementerian Kewangan dan sebagainya, dan Kementerian Kewangan dan juga di bawah Khazanah. Equity MHB itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Jadi tak ada apa-apa kebetulan antara. Saya sentuh tentang MEFCOM tadi, Yang Berhormat, sebab MEFCOM minta, saya jawab. MEFCOM boleh minta rujuk. publik. Jadi dia minta pandangan publik. Saya bagi pandangan 8 muka surat nak counter balik apa penjelasan MEFCOM. Yalah. Jadi kalau kita lihat penjelasan yang diberikan oleh MEFCOM, tujuan penjualan itu terlalu lemah. Itu yang saya maksudkan. Dia soal tujuan nak bagaimana nak struktur equity itu. Yang pertamanya itu ialah di bawah pihak Khazanah. Dia tak ada kena-mengena dengan MEFCOM. MEFCOM hanya melihat dari segi satu elemen saja. Sama ada apa yang akan distrukturkan itu, dia ada mencabuli ataupun tidak menggalakkan persaingan ataupun anti-competition. Jadi MEFCOM lihat kepada segmen itu saja. Sebab mandat yang diberikan kepada MEFCOM ialah untuk lihat sama ada sesuatu penggabungan ataupun equity baru dan struktur syarikat tersebut menjadikannya sebagai anti-competition. Jadi jawapannya, MEFCOM kata tak ada anti-competition. Dan mereka telah pun memberikan maklum balas itu melalui laman sesawang MEFCOM yang boleh Yang Berhormat rujuk. Dan pada ketika ini masih boleh memberikan pandang balas. Keputusan telah dibuat oleh MEFCOM dan telah dipaparkan dalam laman sesawang MEFCOM yang orang ramai boleh merujuk kepada keputusan tersebut. Yang Berhormat, tak betul kalau kata dalam MEFCOM punya dokumen itu anti-competition saja. Saya baca
Dalam dokumen MEFCOM ni, hujah pertama adalah berkaitan dengan keperluan suntikan modal penyelenggaraan yang tertangguh. Yang ini saya katakan tadi, sebelum ni banyak kali saya berhujah. Kalau nak cakap tentang suntikan modal, kita banyak dana-dana dalam negara yang boleh digunakan untuk suntikan modal. Sebab itu saya kata hujahan yang diletakkan oleh MEFCOM, kalau baca satu persatu, I spend masa baca satu persatu untuk menjelaskan. Jadi sebab itu saya tak faham mengapa kerajaan beria-ria sangat, termasuklah dalam konteks ini MEFCOM di bawah Yang Berhormat Menteri, beria-ria sangat nak jual MHB ini, sedangkan kita boleh uruskan MHB dengan lebih baik dalam kapasiti yang ada dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa, yalah, Yang Berhormat akan ada hujahnya sendiri. Kita ada hujah kita. Seperti yang kita katakan, ini bukan soal penjual MHB. MHB kekal di bawah pegangan kerajaan. 70% akan dikuasai oleh kerajaan melalui khazanah dan EPF. Cuma equity asing itu, memang sekarang pun ada equity asing. Bukan sekarang tak ada equity asing, Yang Berhormat. Yang Berhormat betul. Yang Berhormat, tapi MHB sekarang di listed company. equity asing sekarang dipegang oleh lebih daripada 200 orang. Lebih daripada 200 orang. Yang Berhormat tak perlu jelaskan bahawa sekarang ini equity asing dipegang oleh satu syarikat. Ibu dulu beratus-ratus orang pemegang saham, berbeza. Jadi jangan kelirukan Yang Berhormat. Terima kasih. Equity asing itu pun dipegang oleh juga institutional fund management. Juga ada beberapa institusi. Tapi cuma seperti yang saya katakan, itu adalah yang pertamanya, kalau nak berhujah, boleh berhujah dengan pihak Kementerian Kewangan nanti. Ada di bawah khazanah. Untuk Kementerian Pengangkutan, kita hanya regulator. Soal bagaimana nak memastikan equity itu sama ada di struktur semula, itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. I have no say in terms of dia punya equity distribution dan sebagainya. Jadi itu seperti yang saya katakan, itu di bawah pemilik MHB, iaitu pihak khazanah yang telah pun membuat keputusan itu secara komersial. Sama ada itu positif dan negatif, ataupun negatifnya, itu boleh masing-masing ada pandangan. Tetapi kerajaan telah pun membuat keputusan. Dan saya difahamkan PAC nak lihat deal tersebut. Tak ada masalah. Masjid Tanah boleh memanggil mesyuarat PAC untuk melihat apa yang ditentukan ataupun dimuktamadkan. Tak ada menjadi masalah bagi kita untuk PAC melihat perkara ini. Seperti yang saya katakan, MEFCOM dia ada mandat dia dari segi melihat sama ada sesuatu deal tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan, undang-undang ditetapkan, dan pihak MEFCOM setelah mereka telah buat deliberation yang saya tidak terlibat langsung. Walaupun MEFCOM itu terletak di bawah Kementerian Pengangkutan, tetapi Yang Berhormat kena faham, MEFCOM ini satu badan berkanun. Dia ada board dia. Saya tidak mencampuri urusan dari dalam MEFCOM pun. Mesyuarat pun itu dihadiri, dipengerusikan oleh pengerusinya dan juga ahli-ahli Suruhanjaya MEFCOM yang mereka membuat keputusannya dengan bebas, dengan objektif, dan setelah melihat semua fakta-fakta, mereka telah pun meluruskan permohonan daripada pihak MHB. Okay. Seterusnya, Yang Berhormat, saya nak teruskan kepada isu sektor darat. Perkara-perkara yang dibangkitkan melalui pengangkutan di bawah pengangkutan rail bermula dengan projek ECRL. Yang Berhormat Payah Besar telah mencadangkan supaya kerajaan memberikan fokus kepada limpahan ekonomi daripada stesen-stesen ECRL yang telah ditentukan. Untuk makluman Yang Berhormat, MOT melalui Malaysia Rail Link Sdn Bhd dan pihak kontraktor utama China Communications Construction Company dengan kerjasama Malaysia Investment Development Authority MIDA sedang giat mempromosikan peluang pelaburan yang dijangka mampu memberikan hasil pulangan yang tinggi setelah ECRL siap dan beroperasi. Projek ECRL juga memberikan fokus kepada kemudahan logistik bagi kawasan-kawasan industri utama seperti Gebeng di daerah Kuantan yang berdekatan dengan stesen ECRL Kuantan Port City, kawasan perindustrian Teluk Kalong dan kawasan perindustrian Ketih di daerah Kemaman yang berhampiran dengan stesen Cukai dan stesen Kemasik. Dengan kemudahan logistik yang telah disediakan oleh projek ECRL, ianya dijangka dapat menarik lebih ramai pelabur bernilai tinggi. Sebagai contoh, pemeteraian memorandum persefahaman di antara MRL dengan Pro 2 dan MRL dengan Kuantan Port pada 10 Jun 2024 mengenai perkhidmatan kargo daripada Serendar ke Kuantan Port yang akan mengangkut kenderaan Pro 2 ke negeri-negeri di Pantai Timur. Kerjasama ini turut menjadikan kawasan sekitar stesen ECRL Payah Besar, Kuantan sebagai hub pengeluar bagi alat ganti Pro 2, manakala pelabuhan Kuantan dapat dimanfaatkan untuk menerima input pembuatan dari Jepun, Taiwan dan Korea sebelum dihantar ke Bandar Serendar melalui perkhidmatan kargo ECRL. Berhubung dengan tanah tidak ekonomik bagi tanah-tanah yang terlibat dengan projek ECRL,
seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Maran, pihak MRL adalah tertakluk kepada Akta Pengambilan Tanah bagi tanah-tanah yang terlibat dengan projek ECRL. Proses awalan bagi pengambilan tanah adalah mengenal pasti lot-lot tanah yang terlibat dengan projek ECRL. Seterusnya, lot tanah yang telah dikenal pasti akan melalui proses perwataan melalui Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah oleh pihak berkuasa negeri. Lanjutan daripada proses perwataan ini, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta akan membuat proses penilaian serta menyediakan keputusan laporan bagi penilaian tersebut. Pemilik tanah juga boleh melantik penilai sendiri bagi menilai harta masing-masing. Kos penilaian tersebut akan dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak MRL. Seterusnya, proses pembicaraan akan dijalankan oleh pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah Negalian untuk menentukan nilai pempasan tanah yang terlibat. Semasa proses pembicaraan, pihak JKPTG bersama-sama dengan pihak MRL akan mengenal pasti mana-mana baki tanah yang tidak ekonomik kesan daripada pengambilan tanah oleh projek ECRL. Sekiranya baki tanah tersebut kurang daripada 0.25 hektar dari perwataan Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960, tanah tersebut akan diambil secara keseluruhan. Pembayaran pampasan yang dinamakan injurious affection and severance juga akan diberikan kepada pemilik tanah bagi tanah-tanah yang tidak lagi memberikan nilai keuntungan akibat pemisahan tanah ataupun keadaan saiz dan bentuk tanah yang tinggal selepas pengambilan berlaku. Pada masa ini, tiada perancangan untuk membangunkan tanah-tanah yang tidak ekonomik kerana keluasan adalah kurang daripada 0.25 hektar dan telah diwatakan sebagai rizab kereta api. Pihak Malaysia Rail Link sedang sentiasa komited bagi meminimumkan impak terhadap tanah-tanah yang terlibat dengan proses pengambilan tanah bagi projek ECRL. Seterusnya, berkaitan dengan pampasan kepada penduduk yang terkesan dengan projek ECRL seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Setiu. Kaedah pembinaan ECRL telah mengambil kira maklum balas dan ulasan teknikal berkaitan struktur salinan dan jambatan yang terdapat dalam jajaran ECRL daripada agensi terlibat seperti Kawasan Pembangunan Pertanian Persepadu Terengganu Utara, Ketara, JPS, Laut dan juga Jabatan Alam Sekitar serta agensi yang berkaitan dengan telah memenuhi keperluan kajian impak alam sekitar, pelan pengurusan alam sekitar dan pelan kawalan hakisan dan klodik. Seperti mana pembangunan lain, sistem peparitan terdiri daripada sistem peparitan sementara dan sistem peparitan kekal. Reka bentuk sistem peparitan sementara ECRL berdasarkan spesifikasi EMP dan ESCP yang ditetapkan dan dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya, saya juga nak menjawab Yang Berhormat Pasir Gudang berkenaan dengan cadangan perkhidmatan kereta api penumpang dari Pelabuhan Pasir Gudang ke Pelabuhan Tanjung Pelepas. Kerajaan mengambil maklum akan cadangan Yang Berhormat Pasir Gudang untuk menaik taraf jajaran kereta api dari Pelabuhan Pasir Gudang ke Pelabuhan Tanjung Pelepas tersebut. Dalam hal ini, kerajaan bersedia untuk meneliti keperluan dan kebolehlaksanaan jajaran tersebut kerana ia perlu mengambil kira peruntukan kewangan, impak alam sekitar, sosial ekonomi dan lain-lain. MOT juga telah menjalankan kajian cadangan pengangkutan awam di wilayah Iskandar Malaysia, di mana salah satu show kajian adalah untuk menaik taraf laluan Pasir Gudang Tanjung Pelepas kepada landasan berkembang elektrik bagi menyokong perkhidmatan komuter pada masa akan datang. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Pasir Gudang dan juga ahli-ahli Yang Berhormat di kawasan Johor Selatan, memang antara projek yang kita ingin laksanakan ialah berkenaan dengan landasan berkembang daripada Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas ini. Memang sesuatu yang baik, saya yakin dia boleh memberikan kemudahan yang lebih besar kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Okay. Saya rasa yang lain-lain tu berkenaan dengan, sebab dia banyak isu-isu spesifik, saya akan bagikan secara bertulis kepada ahli-ahli Yang Berhormat. Tangga Batu minta laluan sikit. Ya. Saya sentuh sedikit saja dalam ucapan saya, iaitu masalah nelayan di Tangga Batu di Melaka Selatan. Sebab mereka adalah nelayan pinggir pantai, mereka menangkap ikan sekitar 3 batu nautika. Tapi disebabkan oleh pelabuhan Tanjung Beruas ni, kapal-kapal yang berlabuh, dia ada berlaku konflik hingga kan menjejaskan pendapatan nelayan. Tahun lepas saya dah bangkitkan tapi tidak dijawab. Minta Menteri Pengangkutan beri sikit perhatian kepada masalah ini. Terima kasih. Yang Berhormat, Permintaan Semban. secara spesifik oleh Yang Berhormat Tangga Batu. Dia pernah dibuat aduan kepada Exco Pertanian iaitu Dr. Akmal. Dia pernah turun dan berjumpa dengan Jabatan Laut. Tetapi sampai hari ini saya tidak ada satu penyelesaian
kerana yang terjejas teruknya adalah nelayan. Jadi bagaimana Kementerian Pengangkutan boleh berbicara dengan Kementerian Pertanian supaya isu ini diselesaikan sebab dia menjejaskan pendapatan nelayan sebenarnya. Terima kasih. Pelabuhan Tanjung Beruas tu sudah ada kat sana. Bukannya baru, dia pelabuhan yang sedia ada. Jadi saya tak pasti apa yang boleh dimainkan peranan oleh pihak Kementerian Pengangkutan. Ya, sebab menteri orang yang mempunyai autoriti kan. Saya tidak punya autoriti. Ya, saya tahu, saya ada. Ya, jadi kalau boleh minta kalau apa, boleh bagaimana menteri berunding dengan Menteri Pertanian selesaikan masalah sebab yang terjejas adalah nelayan. Dan kalau kita lihat rekod daripada 2018 dulu tangkapan ikan 600,000 kilo, sekarang tinggal 200,000 kilo saja. Jadi bagi saya isu rakyat juga perlu diberikan Okey, perhatian. saya akan tanya kepada dan bincang dengan pihak Kementerian. Yang Muhammad Menteri Kementerian Tentang Pengangkutan. Sekejap, saya tanya lepas ni saya KTM. Okey. Okey, daripada Bentong mengenai isu kerap berlakunya kemalangan di Highway Karak KL Bentong KL Karak melibatkan kenderaan besar seperti lori-lori dan trailer dan sebagainya. Jadikah apakah peranan daripada pihak Kementerian Pengangkutan yang boleh dilakukan untuk memastikan pemandu-pemandu lori dan syarikat-syarikat ini dapat seperti mengurangkan berlakunya kekerapan kemalangan yang sehingga melibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya? Untuk yang Mawar Bentong, memang kita tahu di Labuan Karak itu memang berlaku banyak kemalangan dan memang untuk kenderaan perdagangan berat, operasi bersepadu telah dilaksanakan secara panjang dan memang kita akan sentiasa membuat pemantauan dan juga operasi penguasaan untuk mengurangkan kemalangan. Dan memang salah satu isu yang sentiasa berlaku ialah overloading, lori muatan logistik yang berlebihan, dan ini akan sentiasa dipantau oleh pihak kementerian. Dan kita juga bersama-sama dengan pihak KKR sedang dalam proses akhir untuk membangunkan sistem high speed weight in motion, iaitu untuk memastikan penguasaan yang lebih bersepadu dan lebih moden, dan pastikan di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik hitam, kita akan pastikan high speed weight in motion ini dapat dilaksanakan. Dan selepas ECIL siap nanti, sudah tentu kita akan merangka dasar yang lebih mengurangkan kebergantungan kepada lori-lori kenderaan berat. Sebab kita akan menggalakkan penggunaan rail untuk mengangkut kargo-kargo khususnya daripada Lembah Kelang ke Pantai Timur. Ini dapat mengurangkan penggunaan truk di atas jalan raya. Okay, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ada tanya soalan spesifik tentang Alustar, tapi itu Yang Berhormat boleh jawab bertulis. Saya minta penjelasan Yang Berhormat tentang stesen-stesen kereta api KTM ni, kerana dia dah jadi pilihan yang saya rasa tinggi di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat. Apa perancangan kementerian supaya stesen-stesen kereta api ini dapat menjadi penghubung dengan pengangkutan awam yang lain? Saya rasa di Kuala Lumpur mungkin isu itu tak berlaku, tapi di luar bandar, di Alustar, isu itu sangat mendesak. Yang kedua, terminal-terminal bangunan KTM itu sudah saya rasa terlalu uzur, ada yang perlu naik taraf sebab permintaannya tinggi. Mungkin apa dasar kajian yang terbaru tentang isu ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, bersangkutan sama. Tentang Kuala Kerang punya stesen dah 2 kali tangguh. Minta penjelasan. Secara umumnya stesen-stesen KTM ini akan kita naik taraf melalui RAC yang memang telah pun diberikan perhatian. Yang pertamanya lift, escalator. Kalau mana stesen yang ada lift, yang perlukan lift ataupun ada perlukan escalator yang tidak berfungsi, kita akan tambah baik dan juga pastikan ada penyelenggaraan yang baik. Saya tahu banyak stesen-stesen ini kadang-kala dia punya lift tak berjalan, escalator tak berjalan. Ini sentiasa kita pantau dan memastikan KTM mengambil tindakan penyelenggaraan yang lebih baik. Dari segi pengintegrasian, memang saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Tetapi kita juga memerlukan kerjasama daripada pihak kerajaan negeri dan PBT. Sebab kalau di pekarangan stesen KTM itu bawah Kementerian Pengangkutan, tetapi di luar dia bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Umpamanya kalau kita nak menghubungkan antara stesen KTM dengan perhentian bas, walkway tersebut itu di bawah PBT. Jadi PBT perlulah mengambil satu sikap yang lebih proaktif dan boleh juga berhubung dengan pihak KPKT untuk melihat bagaimana kita menaik taraf. Memang di Lembah Kelang sekarang ini kita sedang cuba menaik taraf pengintegrasian antara stesen-stesen pengangkutan awam ini. Dan saya setuju bahawa bukan saja di Lembah Kelang perlu, memang di seluruh negara, terutamanya di bandar-bandar,
lain seperti di Alostar dan sebagainya memerlukan integrasi pengangkutan awam yang lebih efisien. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Menteri nak Sikit, Dah habis masa tumpang dah. sikit tentang KTM sikit. Seminit boleh kot. Yang Berhormat Menteri, 30 masa sudah tamat. sikit. Ya, ini penting sikit Menteri. Dah. Saya dapat Saya rasa adil kepada dua-dua. Boleh tulis nota kepada saya lihat Apa, saya bagaimana- jumpa di luar. Ya, boleh jumpa di kat luar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya Lupa aku pasal kepada KTM pula, perintah ATS. Yang Berhormat Puan Yang Di-Pertua. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang membahaskan Kementerian Pengangkutan. Dan saya berharap mana-mana yang saya tak sempat menjawab kerana banyak isu-isu spesifik, saya akan susuli dengan jawapan bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terbaik daripada YB Anthony Locke, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah sahabat semua ya. Tidak habis-habis membina persepsi, tidak habis-habis berpolitik ahli Parlimen Putrajaya ini. Ya, mengaitkan YB Anthony dengan keputusan semasa Lim Guang Eng jadi Menteri Kewangan. Lepas tu mengatakan sekali lagi MASB dijual. Sekali lagi sahabat semua, MASB bukan dijual. Sahamnya itu yang dijual. Ada beza di sana. Apabila saham itu dijual dengan peratus 30%, ya, maksudnya yang 70% itu masih berkuasa. Kalau dijual ini, contohnya kita pergi kedai, kita beli kasut, ya. Kedai itu jual kasut, kita beli kasut dengan harga sepenuhnya. Kalau harganya 100, kita jual kita beli dengan 100, maksudnya kasut itu menjadi hak milik kita sepenuhnya. Tetapi berkaitan dengan MASB ini seringkali, acap kali, ya, siapa ni ahli Parlimen Putrajaya daripada Bersatu mengatakan MASB dijual. MASB dijual. Sejak bila pula MASB itu dijual? Pegangannya masih kuat, pegangannya masih besar, 70% itu adalah Khazanah dan juga KWSP. Jadi tak tahulah ya dari mana bahasa Melayu belajarnya ahli Parlimen Putrajaya ini. Orang cakap saham yang dijual, tapi dia cakap MASB itu dijual. Jadi bagi saya, apa yang mereka cuba wujudkan persepsi di sini adalah mereka mau tanamkan di kepala otak walau-walau yang memang tiada otak itu, menerima bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Guru Besar Nobita ini, kononnya MASB itu dijual. Ya, dia ada dua perkara berbeza. Saham dijual dengan pegangan 30%, 70% itu masih dalam pegangan terbesarnya Khazanah. Maksudnya masih dikuasai oleh negara. Di bawah Khazanah dan juga KWSP. Simple macam yang saya berikan pencerahan tadi. Contoh, kalau kita beli kasut di sebuah kedai, harga 100, kita beli dengan harganya yaitu 100, kita bayar habis 100, maksudnya kasut itu jadi milik kita sepenuhnya. Kerana kita telah beli kasut itu dengan harga yang telah mereka nyatakan yaitu RM100. Jadi adakah ia sama seperti yang dinyatakan oleh ataupun tuduhan yang dibuat oleh ahli Parlimen Putrajaya ini menyatakan MASB itu dijual? Tidak sahabat semua. MASB masih lagi peratusan sahamnya itu masih besar dipegang oleh Khazanah dan KWSP yaitu 70%. 30% lagi itu dibeli oleh company lain dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya tujuan mereka untuk mengelirukan rakyat. Katanya YB Anthony yang melirukan, tapi sebenarnya ahli parlimen, politikus sampah daripada Putrajaya ini sebenarnya yang cuba untuk mengelirukan rakyat. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda diberikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.